Dua kadar bayaran tunai haji bagi jemaah muassasah. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis, Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan dua kadar bayaran menunaikan haji kepada jemaah muassasah mengikut golongan B40 serta bukan B40. Keputusan itu susulan anggaran kos keseluruhan ibadah itu meningkat kepada RM25,540 seorang tahun ini. Menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin, pelaksanaan bantuan keuangan haji secara bersasar itu menetapkan RM10,980 bayaran haji bagi jemaah muassasah kategori B40 dan RM12,980 bagi kategori bukan B40. Kenaan tidak dapat dielakkan berikutan peningkatan beberapa kos yang dikenakan Kerajaan Arab Saudi. Kenaikan bayaran haji tahun ini tidak dapat dielakkan berikutan peningkatan beberapa kos termasuk cukai nilai tambah iaitu VAT, cas visa haji serta perlindungan insurans untuk jangkitan COVID-19 yang dikenakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bagi jemaah muassasah kategori B40, bantuan keuangan haji TH adalah RM14,560 seorang, iaitu sebanyak 57% daripada kos keseluruhan menunaikan haji. Manakala jemaah muassasah kategori lain menerima bantuan sebanyak RM12,560 seorang, iaitu 49% berbanding RM12,920 seorang pada tahun 2019. Secara keseluruhan, TH menganggarkan RM150 juta akan dibelanjakan untuk bantuan keuangan haji tahun ini. Dalam hal itu, TH akan mengeluarkan surat tawaran haji mulai Isnin ini dan pemilihan jemaah mengutamakan bakal haji giliran tunai haji pada tahun 2020 diikuti dengan giliran tunai haji pada 2021 dan 2022. Bakal jemaah haji tahun ini juga dijangka menerima pengurangan harga bagi ujian pengesanan COVID-19 tidak balas berantai polimerase RT-PCR. Kemudahan itu akan dinikmati jemaah yang melaksanakan saringan tersebut dengan Kementerian Kesihatan KKM. Datuk Seri Amrin berkata perkembangan itu telah dimaklumkan oleh KKM. Bagaimanapun, jumlah pengurangan bayaran ujian itu belum dimuktamadkan. Bakal jemaah haji juga wajib menjalani ujian pemeriksaan kesihatan termasuk ujian pengesahan COVID-19 72 jam sebelum berlepas ke Tanah Suci. Manakala bakal jemaah haji yang disahkan positif COVID-19 tidak dibenarkan untuk mengerjakan ibadah berkenaan dan mereka akan digantikan dengan individu lain mengikut penggiliran. Syarikat Penerbangan Arab Saudi, Saudi Air menandatangani perjanjian dengan Tabung Haji TH untuk membawa jemaah haji Malaysia bagi tempoh 3 tahun dari 2022 hingga 2024. Perjanjian yang ditandatangani pada Khamis di Ibu Pejabat TH melibatkan pengangkutan jemaah haji bermula dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz di Jeddah dan lapangan terbang antarabangsa Putera Mahmud bin Abdul Aziz di Madinah. Menurut Kedutaan Arab Saudi menerusi kenyataan memaklumkan majlis menandatangani perjanjian dihadiri Duta Arab Saudi ke Malaysia Mahmud Hussein Qatan, Ketua Pengarah Jabatan Haji dan Umrah di Saudi Airlines Amir Al-Ghamdi, Pengarah Saudi Airlines untuk Malaysia, Thailand dan Vietnam Ahmad Al-Awaidi dan Pengurus Operasi Saudi Airlines di Indonesia, Malaysia dan Thailand Muhammad Al-Ghamdi. Bagi pihak Malaysia, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua
Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin dan Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman turut hadir. Kementerian Kesihatan menggariskan 4 mekanisme pemberian dos penggalak kedua bagi warga emas berusia 60 tahun dan ke atas. Kaedah itu melibatkan janji temu menerusi aplikasi MySejahtera, hospital awam atau swasta yang ditetapkan sebagai pusat pemberian vaksin PPV hadir ke PPV tanpa janji temu serta program outreach di pusat jagaan warga emas. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, pemberian dos penggalak kedua bagi individu yang ingin keluar negara boleh hadir secara terus tanpa janji temu atau walk-in di PPV dengan membawa dokumen sokongan berkaitan seperti bukti tiket penerbangan atau dokumen perjalanan. Bagi pemberian dos tambahan kepada remaja berisiko tinggi, individu dalam rawatan hospital kerajaan atau swasta, klinik pakar kanak-kanak swasta, klinik kesihatan dengan pakar yang telah menjadi PPV boleh diberikan dos tambahan secara oportunistik di fasiliti kesihatan tersebut. Bagi fasiliti tidak beroperasi sebagai PPV, pakar yang merawat perlu melaksanakan pre-vaccination assessment PVA terlebih dahulu. Bagi remaja yang layak tetapi tidak ditawarkan dos tambahan, mereka boleh dibawa berjumpa pakar perubatan yang merawat untuk menjalani PVA. Kementerian Kesihatan menerima secara rasmi projek blok tambahan Hospital Putrajaya yang menempatkan Institut Endokrin dari Jabatan Kerja Raya JKR. Ia merupakan pembinaan institut yang pertama seumpamanya di Malaysia dalam bidang endokrinologi. Keperluan dan permintaan yang tinggi terhadap perkhidmatan rawatan di unit endokrin Hospital Putrajaya dan juga di seluruh negara telah menyumbang kepada idea penubuhan institut tersebut. Pembinaannya adalah selaras dengan tekad kerajaan untuk memperbaiki dan meningkatkan perkhidmatan kesihatan khusus di bawah perkhidmatan perubatan endokrinologi di Malaysia. Blok ini telah diilhamkan pada tahun 2017. Sudah pasti antara penggerak utamanya adalah Ketua Pengarah kita, Datuk Seri Dr. Hisham. Ini antara projek yang sangat-sangat dinantikan oleh beliau. Tapi saya juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, iaitu Menteri Kesihatan pada masa itu, yang juga telah mengilhamkan projek ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran penyerahan projek bangunan tambahan blok baharu Institut Endokrin Hospital Putrajaya. Dokumen penyerahan ditandatangani Ketua Pengarah Kerja Raya Datuk Muhammad Zulkifli Sulaiman dan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Datuk Harjit Singh sambil disaksikan Khairi. Reka bentuk setinggi 10 tingkat, Institut Endokrin tersebut boleh memuatkan sebanyak 220 katil pesakit dengan kos keseluruhan projek bernilai 348.7 juta ringgit. Kehadiran pelarian Rohingya dilayan dengan baik walaupun Malaysia bukan negara yang menandatangani Konvensyen 1951 berkenaan status pelarian ataupun Protokol 1967. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata sebaliknya, atas dasar kemanusiaan, Malaysia telah menyediakan keperluan asas kepada pelarian Rohingya sejak sekian lama. Walaupun negara jiran menolak untuk berbuat sedemikian, malah tiada negara ketiga yang sanggup menerima mereka. Orang-orang pelarian ini, walaupun kita sebenarnya tidak mengiktiraf pihak atau orang-orang yang mengaku mereka sebagai pelarian, tetapi sebagai rasa simpati kita menerima Malaysia sebagai satu polisinya melakukan atas sifat kemanusiaan sahaja. Sebab itu kita terpaksa tangkap mereka kerana kita tidak mahu menunjukkan bahawa orang pelarian daripada mana pun datang negara ini tanpa dokumen kita bebaskan mereka. Tak boleh begitu. Sebab kita ada undang-undang. Kalau nak datang ke Malaysia ini mesti ada dokumen yang sah.
Beliau turut menafikan dakwaan bahawa pelarian berkenaan menerima layanan buruk di depo sehingga menyebabkan mereka merusuh dan melarikan diri. Dua tahanan Rohingya yang menjadi dalang utama mencetuskan insiden tahanan lari dari depo tahanan sementara Imigresen Relau, Bandar Baharu, Kedah awal pagi Rabu lepas ditahan semalam. Ketua Polis Kedah CP Wan Hassan Wan Ahmad mengesahkan suspek utama Nur Karim Sheikh, 34 tahun telah 3 tahun menjadi tahanan dan sebelum ini ditempatkan di depo tahanan imigresen di Semenyih, Selangor. Manakala suspek kedua Muhammad Ali, 30 tahun. Dua lagi dalang utama kes itu yang masih dikesan dikenali sebagai Muhammad Salim Nur Amin, 21 tahun dan Muhammad Yunus, 44 tahun. Kena pastilah setakat ni ada 4 dalang utama lah. Ada 4 dalang utama. Kalau kita tuan tengok sini ada gambar di sini. Saya nak ini suspek utama. Suspek utama ini telah pun ada dalam tahanan kita. 2 dah ada dalam tahanan kita. Kita dapat tangkap balik. Dan 2 lagi dalam proses kesan ini lah. Untuk mengesan dan menangkap balik. Siasatan awal mendapati punca insiden adalah akibat tahanan terlalu lama berada dalam depo dan mendakwa kawasan itu terlalu sesak. Siasatan masih diteruskan dan operasi mencari membabitkan pasukan udara, unit anjing pengesan K9 dan PGA dengan kekuatan 287 pegawai serta anggota polis dari Kedah, Pulau Pinang dan Perak akan diteruskan sehingga semua sakit-baki tahanan Rohingya yang melarikan diri berjaya ditemukan semula. Setakat 5 petang tadi, 88 tahanan terdiri daripada 71 lelaki dewasa, 9 wanita dewasa, seorang kanak-kanak lelaki dan 7 kanak-kanak perempuan belum ditemukan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak melindungi mereka kerana boleh disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 56-1-D Akta Imigresen 1959, 63 dan Seksyen 216 Kanun Keseksaan. Saudara, Ops Selamat sempena Aidilfitri berlangsung selama 10 hari bermula 29 April ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim memaklumkan operasi itu bakal menyaksikan penguatkuasaan trafik lebih ketat. Pada pengalaman kami pada Ops Selamat ke-17, kita lihat masih ramai lagi masyarakat atau pengguna jalan raya tidak akur pada peraturan jalan raya. Jadi kita berharap kita gunakan pendekatan Ops Selamat 17 sebagai panduan bahawa masyarakat perlu akur, perlu berhati-hati. Terutamanya kita telah klasifikasikan 6 kesalahan utama yang tidak ada komprominya, di mana mereka akan dibawa terus ke mahkamah, tidak ada kompromi diberi. Beberapa lokasi strategik, terutama lokasi kerap berlaku kemalangan, bakal jadi tumpuan. Langkah itu dibuat bagi memastikan keselamatan semua pengguna jalan raya selari tema operasi Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi. Kerjasama turut dijalin JSPT dengan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti bagi memastikan keselamatan harta benda dan kediaman ketika musim perayaan. Jenazah pelantun lagu patriotik prajurit Tanah Air Jamaluddin Alias selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara, Selangor pukul 3.30 petang tadi. Allahyarham Jamaluddin, 85 tahun, meninggal dunia akibat sakit tua. Sebelum itu, jenazah Allahyarham Jamaluddin disembayangkan di Masjid Al-Hidayah, Kelana Jaya selepas solat Jumaat. Arwah has been bedridden dalam 6 bulan. Tak ada apa sakit-sakit yang particular lah. Dia free from macam heart attack, liver, kencing manis semua tu tak ada. So tapi ada some small blood infection pada ujung tahun lepas. Dan kita buat rawatan dekat University Hospital. Lepas tu dia sembuh. Kita bawa pulang ke rumah lah.
Allahyarham Jamaluddin yang juga bekas pengulas sukan terkenal radio televisyen Malaysia pernah bertugas ketika Sukan SEA Jakarta 1979 hingga Manila 1991, Sukan Asia Jakarta 1962 dan New Delhi 1982 serta Sukan Olimpik Barcelona 1992. RTM telah melahirkan barisan penyampai berita berkaliber dan disegani di pentas penyiaran. Kini masanya anda berpeluang menjadi sebahagian daripada barisan penyampai kami mencipta kegemilangan di stesen yang berprestij ini. Anda perlu mempunyai bakat dalam penyampaian berita dan mengikuti kriteria seperti berikut. Pertama, berumur 23 tahun hingga 35 tahun. Kedua, kelayakan akademik diploma dan ke atas. Dan ketiga, fasih berbahasa Malaysia dan Inggeris. Hantarkan rakaman video anda menyampaikan berita, gambar terbaru dan resume ke email bestnewsaudition@gmail.com sebelum 15 Mei 2022. Jom selahkan bakat anda. Bersua kembali. Sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC disaran menggembling tenaga dan memainkan peranan penting dalam melestarikan alam sekitar sempena sambutan Hari Bumi Sedunia. Ia sejajar fokus rancangan Malaysia ke-12 iaitu mempercepatkan pertumbuhan hijau dengan memastikan pembangunan ekonomi tidak harus menjejaskan alam sekitar dan kawasan hijau perlu dipertahankan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam hantaran di Facebook berkata, amalan menghindari penggunaan plastik dan penjimatan sumber tenaga perlu dijadikan kebiasaan dalam kehidupan seharian. Usaha mempercepatkan pertumbuhan hijau, mempertingkatkan kemampanan tenaga dan mentransformasikan sektor air perlu kekal menjadi teras pembangunan sosioekonomi negara. Kerajaan memberi komitmen penuh untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau GHG sehingga 45% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2030 selari aspirasi menjadikan Malaysia sebagai negara rendah karbon. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru lebih ramai anak muda menggalas tanggungjawab dalam aktiviti pemulihan alam sekitar demi kelestarian alam. Baginda bertitah tindakan memulihkan kerosakan alam semula jadi dan perubahan iklim memerlukan tindakan segera dan penglibatan setiap individu selain daripada pihak seperti kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Baginda bertitah menerusi kenyataan sempena Hari Bumi. Tengku Hassanal turut mengingatkan semula matlamat sambutan Hari Bumi yang disambut pada 22 April setiap tahun sejak 1970 yang bertujuan mempelbagaikan, mendidik dan memacu gerakan kelestarian alam sekitar di seluruh negara. Walaupun kesedaran dan keprihatinan terhadap alam sekitar makin meluas sejak 5 dekad lalu, namun Tengku Hassanal bertitah kegiatan manusia yang merosakkan alam sekitar masih berlaku. Selain itu, baginda juga merujuk kepada laporan UN's Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC pada tahun ini yang menegaskan bahawa perubahan iklim telah mengakibatkan banyak kejadian bencana seperti ribut, banjir dan kebakaran hutan berlaku dengan lebih kerap dan teruk. Sementara itu, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman yang juga merupakan Profesor Alam Sekitar berkata, tujuan Hari Bumi Sedunia diraikan agar masyarakat terus memainkan peranan dalam memelihara alam sekitar. Ancaman terbesar kepada bumi sekarang ini ialah bagaimana sebenarnya kerakusan manusia sendiri yang mengubah, yang menyebabkan keadaan bumi ini tidak sesuai dengan kehidupan manusia pada masa akan datang. Dan sebagai kita, rakyat yang kecil ini, kita mempunyai peranan yang besar sesuai dengan tema Hari Dunia pada tahun 2022 ini, iaitu Invest in Our
planet. Menjadi tradisi, warga Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menganjurkan program agihan bubur lambuk setiap kali Ramadan. Selepas 2 tahun tidak dapat menganjurkan program, tradisi itu diteruskan petang tadi. Kira-kira 1,500 bubur lambuk diedarkan kepada warga MAFI dan masyarakat setempat. Bertempat di Wisma Tani, program kali ini turut disertai Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, yang menyifatkannya berjaya memupuk nilai murni dalam kalangan warga kementerian. Agihan ini memberi makna yang cukup besar di dalam perkhidmatan kita. Ini di antara intipati ataupun perkara yang tersirat di dalam agenda bubur lambuk yang kita agihkan. Sementara itu, Timbalan Ketua Setiausaha yang juga Presiden Kelab, Datuk Badrul Hisham Muhammad berpandangan tradisi program telah mendapat penglibatan sambutan positif. Kali ini kita sekali lagi bawakan tradisi kementerian sejak sekian lama. Selepas 2 tahun kita tidak adakan kerana pandemik COVID-19 dan kita boleh lihat kemeriahan sambutan kali ini. Seramai semua jawatankuasa kelab MAFI bersama dengan Puspanita MAFI dan warga MAFI bersama-sama memeriahkan sambutan kita pada petang ini. Ya. Program dijayakan secara bergotong royong bersama Puspanita MAFI, Agrobank dan Commerce.com. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berbuka puasa bersama kira-kira 1,600 rakyat di Masjid Al-Azim, Bukit Palah, Melaka. Seri paduka yang diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tiba di masjid berkenaan kira-kira pukul 7 malam. Turut mengiringi Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan isteri Tuh Puan Asmah Abdul Rahman serta Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan isteri Datin Seri Munira Mat Yusof. Seri paduka berdua turut berkenan menunaikan solat maghrib di masjid berkenaan sebelum berangkat pulang. Seri paduka berdua dijadual berangkat ke majlis menerima menghadap ahli-ahli Majlis Agama Islam Melaka MAIM esok. 8 beradik yang menjadi yatim piatu selepas kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 cukup teruja dapat berjumpa dan berbuka puasa bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya. Mereka yang merupakan anak angkat Perdana Menteri merupakan jemputan istimewa untuk bersama berbuka puasa di Seri Perdana sempena Majlis Berbuka Puasa Perdana Menteri bersama kepimpinan pemuda dan Puteri UMNO bahagian yang berlangsung di kediaman rasmi itu. Ketua keluarga 8 beradik itu, Benjajid Bernie, meninggal dunia pada 16 Julai 2021 akibat COVID-19. Manakala isterinya, Nuraini Ibrahim, meninggal dunia 2 hari kemudian. Anak sulung pasangan berkenaan, Nazurah Nabilah Benjajid, 20 tahun, terharu atas keprihatinan kerajaan khususnya Perdana Menteri dengan kebajikan keluarganya. Sejujurnya, masa ibu ayah saya baru meninggal tu, saya dah memang total loss. Saya tak tahu nak buat apa. Sebab yelah saya anak sulung kan, takkan saya time tu tengah belajar. So saya rasa macam okey, aku kena berhenti belajar tu sebab aku nak sara adik-adik aku kan. Tapi bila dapat bantuan daripada Perdana Menteri ni, saya macam saya boleh hembus nafas lega sebab saya rasa macam saya boleh kejar cita-cita saya lagi. Tapi at the same time ada orang boleh tolong adik-adik saya untuk kejar cita-cita macam mana saya kejar cita-cita saya. Nazurah ketika ini merupakan pelajar jurusan Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Politeknik Sultan Azlan Shah, Berang, Perak. Pada majlis ini, Perdana Menteri turut beramal mesra dengan kesemua anak angkatnya dan menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada mereka.
segmen sukan. Persatuan Olahraga Selangor POS merayu Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur campur tangan dalam isu pembatalan pendaftaran Badan Sukan Negeri itu mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997. Presidennya Nur Hayati Karim berkata, satu surat rayuan sudah pun dihantar 20 April lalu berhubung pembatalan yang dibuat oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS. Saya mewakili pucuk pimpinan baru POS telah melalui surat kami yang bertarikh 20 April semalam merayu kepada Menteri Belia dan Sukan untuk pertama membatalkan notis pembatalan tersebut. Kedua, menguatkuasa Seksyen 22 Akta Pembangunan Sukan yang dengan itu melantik jawatan kuasa induk baru POS sebagai jawatan kuasa ad hoc. PJS sebelum ini mengesahkan pendaftaran POS dibatalkan dengan alasan badan induk itu tidak lagi aktif dan bukan entiti yang patut didaftarkan untuk mewakili sukannya di mana-mana negeri atau di Malaysia. Keputusan itu sekaligus menyaksikan semua pemilihan termasuklah kepimpinan terdahulu badan olahraga tersebut adalah tidak sah. Bekas Presiden Rugby Malaysia Datuk Wira Amiruddin CMB meninggal dunia pagi tadi akibat kanser prostat. Allahyarham yang berusia 75 tahun menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 6.30 pagi di Institut Kanser Negara Putrajaya. Suasana sedih dan pilu menyelubungi sekitar Masjid Akar Peluru Al-Star sebaik jenazah Allahyarham tiba kira-kira pukul 3.30 petang tadi. Selepas disembayangkan, jenazah Allahyarham kemudian dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Akar Peluru Al-Star. Adik Allahyarham, Abu Bakar Siddiq CMB, 64 tahun berkata, pemergian abangnya itu satu kilang besar bukan sahaja kepada keluarga, malah dalam sukan rugby khususnya. Dia dari dulu masa sekolah dia main banyak, dia bukan saja school team, dia Kedah school, Kedah state school team. Lepas itu dia main rugby. Itu dia juga Presiden Rugby Union Malaysia. Jadi memang dia dalam sport memang boleh kata memang kejiwaan dia lah dalam. Allahyarham yang juga bekas Ketua Polis Perak dan bekas Ketua Polis Negeri Sembilan meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak. Kami di Meja Sukan mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham dan berdoa agar roh Allahyarham ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nur Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.